Assalamualaikum. Bertemu kita pada slot untuk mata pelajaran kimia pada hari ini. Okey, sebelum cikgu mula, cikgu ingin dulu berterima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Jawatan Kuasa Perlis, Tuition Online Perlis Mengaji kerana memberi ruang dan peluang untuk cikgu berkongsi pada slot hari ini. Okey, sebelum cikgu mulakan. Okay, hari ini slot cikgu tajuknya Back to Basic Chemistry. Okay. Cikgu perkenalkan diri cikgu dulu. Cikgu Siti Faridah binti Mat. Cikgu guru mata pelajaran kimia dan guru mata pelajaran sains tingkatan 1 di SMK Derma. Okay, sebelum cikgu berkongsi, cikgu ingin berkongsi, cikgu juga ada membuat perkongsian video-video PDP di YouTube channel cikgu. Jadi anak-anak murid ataupun mungkin guru-guru yang tengah view live sekarang boleh pergi ke YouTube channel cikgu untuk tengok perkongsian cikgu lah, dan boleh subscribe untuk anak-anak murid. Jika ada request untuk videokan apa-apa konsep yang anak-anak murid tak faham, boleh request di sana. InsyaAllah cikgu akan kongsikan lebih banyak video-video PDPC berkaitan kimia ataupun sains tingkatan 1. Okay, sebelum kita mula, cikgu nak siapa yang masuk live hari ini, anak-anak murid, perkenalkan diri dulu di komen. Okey, cikgu nak tengok anak-anak murid cikgu mungkin ada masuk ke tak. Okey, kita cek kehadiran dulu. Okey, okey. Cek kehadiran dulu. Siapa yang ada, tolong bagi tahu nama, daripada sekolah mana. Okey. Okey. Sebelum kita mula, bagi cikgu tengok dulu audien cikgu, siapa yang ada. Okey, student-student daripada sekolah derma kelas cikgu, terutamanya kelas 5 rasional. Kalau ada menonton, boleh boleh bagi tahu nama ada di sinilah. Okey, cikgu tengok dulu siapa yang ada. Anak-anak murid sekolah lain pun boleh bagi tahu nama. Say hi, Assalamualaikum. Okey, jangan malu sebab kita live, kita nak berinteraksi lah. Nanti ada soalan ke apa, senang cikgu baca. Cikgu tunggu dulu awak punya respon. Okey, tak apa, cikgu biarkan dulu. Okey, cikgu teruskan. Tadi cikgu kata, okey, ini cikgu punya objektif hari ini. At the end of this lesson, student will motivate to love study chemistry. Cikgu nak motivasi lah bagaimana untuk mencintai belajar kimia. Okay? To know how to aim A in chemistry. Jadi cikgu nak pelajar tahu, boleh fokus macam mana nak dapat A SPM 2020. Okay, understanding, ada 3 basic yang cikgu ambil. Sebenarnya cikgu prepare banyak juga tapi tengok masa lah. Kita understanding particle in chemistry, particle concept. Okay. Kita nak faham konsep zarah, understanding force of attraction, konsep daya tarikan, okay, understanding physical properties of periodic table, okay, sifat fizik di dalam jadual berkala. Jadi cikgu akan guna 2 bahasa lah ya. Cikgu di sekolah derma, bahan cikgu dalam bahasa Inggeris, tapi cikgu akan translate dalam bahasa Melayu untuk semua anak-anak murid di seluruh Perlis ataupun di seluruh Malaysia boleh dapat ilmu yang cikgu kongsi hari ini. Okay, jadi macam mana kamu nak belajar kimia? Okay, study chemistry because you love it. Kita kena belajar kimia tu, kena macam mana kita nak seronok belajar, kita kena mencintai subjek itu dulu. Sama juga macam subjek lain. Jadi macam mana nak mencintai dia? Okay, cikgu bagi tips. Cuba dapatkan 100% ataupun kalau boleh 100%, macam mana nak dapatkan 100% markah kan? Jadi cara cikgu, pengalaman cikgu sendiri. Ambil kuis-kuis yang kecil. Contohnya kalau cikgu dulu ada kuis tu, cikgu dapat 100 markah. Jadi bila kita dapat 100 markah tu, kita rasa seronok sebab kita tahu apa yang orang lain tak tahu. Jadi anak murid kat sini, cikgu cadangkan kalau latihan-latihan yang cikgu bagi sekarang kan PKP, cikgu bagi dalam WhatsApp, Google Form, cikgu bagi quizzes. Anak-anak murid ambil itu sebagai test.
Katakan cikgu awak bagi 10. Macam cikgu lah, cikgu akan bagi 10 soalan. Jadi 10 soalan tu, cikgu minta anak-anak murid cikgu cuba dapatkan full mark. Bila dia dapat full mark tu, maksudnya dia tahu yang dia belajar tu semua dia boleh jawab. Tak ada yang mustahil. Cikgu percaya semua anak murid sebenarnya boleh belajar kimia dan semua boleh dapat A. Cuma tak tahu cara macam mana nak minat subjek kimia tu. Okey? Okey, terima kasih. Hai Encik Zuhelmi. Okey, terima kasih yang menonton. Okey, jadi itu satu caralah macam mana nak minat kimia. Awak ambil dulu test yang simple-simple dan dapatkan 100% untuk latihan tu. Bila awak dapat 100% baru awak percaya yang awak boleh. Okey? Ambil yang mudah-mudah. Okey? And then itu cara cikgu lah. Cara cikgu macam mana cikgu rasa seronok belajar kimia. Bila kita dah rasa kita boleh sebenarnya bagi 10 boleh jawab. Jadi kita tak perlu dipaksa untuk belajar kimia tu. Okey, kita sendiri yang akan cari lagi. Kita test, kita nak buktikan pada diri kita yang kita boleh untuk subjek tu. Macam tu. Okey, dah. Sebelum cikgu mula, cikgu suka berkongsilah apa format kimia untuk SPM 2003. Cikgu rasa semua orang dah tahu. Okey, kita ada 3 paper sama je macam subjek bio, fizik kan. Paper 1, paper 2, paper 3. Paper 1 semua objektif, 50 objektif, 50 soalan objektif, 50 markah, 1 jam 15 minit. Paper 2 pula tak ada soalan objektif, soalan struktur. Section A kita ada soalan 1 hingga 6 ada 60 markah. Section B dengan C kita sebut macam esei lah ya. Walaupun tak sama macam esei bahasa Melayu, sejarah tapi esei lah. Okay, sebab dia punya markah lebih besar lah. 20 markah satu section tu. Dia bagi 2 soalan, awak kena pilih satu. Section B macam tu, section C pun macam tu. 2 soalan pilih satu. Okey. Dan seterusnya kita ada kertas 3. Kertas 3 seperti yang awak tahu, dia kertas 3 ni lebih kepada kemahiran proses sains. Okey. Kemahiran proses sains ni dia ada 2 bahagian, iaitu struktur pula. Section A dengan section B lah. Section A kita ada soalan struktur, 3 markah setiap soalan. Kita ada 11 soalan, jadi 3 darab 11, 33. Soalan kertas 3 ni 50 juga. Jadi balance tu 17 untuk esei. Esei yang kita nak rancang eksperimen tu. Okey. Tadi cikgu dah terangkan kertas 1, kertas 2, kertas 3 kan. Jadi total mark ketiga-tiga kertas ni 200 markah. Jadi nak tahu markah tu kena bahagi 2 lah. Dah dapat 200 markah kena bahagi 2 pula. Barulah dapat markah sebenar. Jadi cikgu nak tunjuk contoh. Okey, macam mana nak dapat A+ in SPM? A+ tu 90. Kalau okey, A+ 90 kan. Jadi awak kena dapat sekurang-kurangnya 180 jumlah markah, bahagi 2 dapat 90. Tapi kat sini hari ni cikgu nak ajar awak macam mana nak dapat sekurang-kurangnya A- lah. Sebab orang sebut A je, dia tak sebut pun berapa A+, dia tanya berapa A je. Jadi kita nak tengok macam mana nak dapat A- kurang-kurangnya. Cikgu percaya semua pelajar boleh. Cikgu dah perhatikan anak-anak murid cikgu yang mana yang dulu dia tingkatan 4 dapat 40. And then bila dia dah start rasa ujian tengah tahun dia dapat 50, 60. Dulu cikgu saya tak pernah dapat 40. Lepas tu dia boleh naik ke 70. Dan memang terbuktilah, kalau boleh cikgu nak sebut je nama kat sini kan. Okey, biar cikgu ingat sajalah muka-muka anak murid cikgu tu. Okey, so jadi untuk dapat A- kurang-kurangnya, jom cikgu nak tulis dekat whiteboard. Tadi cikgu kata A- berapa? 70 kan? Okey, A- 70. Jadi awak perlu dapat 140. Sebab kita kena bagi 2 kan? Sekurang-kurangnya 140. Sebab bagi 2 jadi 70. A-. Macam mana cikgu nak duduk ni? Okey, A-. Okey. So 140 tu, okey, kita ada kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Kertas 1 cuba dapatkan 40/50. Tak ada yang mustahil nak dapat 40/50. Sebab macam ni.
awak selalu buat latihan objektif untuk dapatkan 40/50. Tapi kalau awak satu hari nak buat 50 terus, awak akan boring. Kan 50 terus nak jawab kan. Jadi cikgu cadangkan satu hari awak buat 10 soalan cukup. 10 soalan awak dapat 9/10 ataupun 8/10. 5 hari dah cukup 50 soalan kan? 9 darab 5 berapa? Cikgu tak boleh tengok. Cikgu tanya, cikgu tak boleh tengok. Okey, 45/50. Kalau 5 hari awak buat. Okey, minggu pertama mungkinlah awak tak dapat 9/10 kan? Setiap minggu awak buat sehari 10, 2 hari rest. Lama-lama awak cuba dapatkan, maksudnya total 5 hari tu awak dapat 40 hingga 45. Dapatlah ni. Latihkan diri awak hari-hari buat latihan tu. Jangan tunggu hujung-hujung nak exam baru nak buat objektif semua kan. Buat biasa, buat sikit-sikit. Macam itulah belajar subjek apa pun sama aja. Kena buat sikit-sikit, kena konsisten daripada awal. So kita tak stres, otak kita tak jam. Kan daripada awal kita dah biasa benda tu. Alah bisa, tegal biasa orang kata. Okey, ini kertas 1. Kertas 2. Nak dapat berapa? Tak perlulah dapat 90. Kertas 2. Awak boleh dapat 60 pun cukup dah. 60. Okey. 60. 60 daripada 100 tu. Boleh tak? Kalau 60% tu sebenarnya nanti kalau cikgu ada masa slot lagi, cikgu akan detailkan lagi kertas 2. Ini cikgu tak dapatlah nak detailkan kan, nanti tak cukup 1 jam tu. Okey, 60. Dan kertas 3, okey 140 maksudnya ada lagi 40 lagi. 40 ni cikgu percaya semua orang boleh buat sebab kalau biasa-biasa pengalaman cikgu, pelajar dapat je buat 30 ke atas. Jadi kalau awak berlatih lama-lama dapatlah 40. Soalan kertas 3 ni senang saja. Dia kemahiran, awak kena faham apa tu. Dia ada kemahiran memerhati, pemerhatian kan. Kemahiran mengukur, kemahiran melukis graf, kemahiran hubung kait, kemahiran meramal, 3 markah. Kemahiran membuat inferen. Sorry. Okey. Kemahiran buat ramalan. Okey, lagi apa lagi kemahiran Sebenarnya awak kena tahu apa cara menjawab kemahiran tu. Kalau ada slot lagi, cikgu akan cuba untuk terangkan detail macam mana nak jawab kemahiran-kemahiran tu. Tapi tak apa, kalau tak ada slot, kita kongsi di YouTube nanti ya. Okey. So, dah. Cukuplah. Itu cara dia. Awak perlu dapat sekurang-kurangnya 140. Awak kena ada aim, fokus awak tahu. Bukan setakat sebut, cikgu saya nak dapat A, saya nak dapat A. Tapi awak tak tahu awak perlu markah berapa. Awak perlu tahu dengan jelas markah awak tu. Perlu rancang dengan jelas. Okey. Okey. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan, cikgu tak nampak lagi. Pelajar-pelajar tolong boleh sebut nama di live. Boleh sebut nama di live. Saya siapa? Saya Zul, saya Amira kan. Supaya cikgu tahu anak murid cikgu ada dengan cikgu ni. Sunyi sepi je ni. Okey. Next. Untuk dapat A sekurang-kurangnya, awak perlu master beberapa topik asas, iaitu topik the structure of atom, struktur atom, bab 2, form 4, chemical formula and equation, okey, formula kimia dan equation cikgu lupa pula bahasa Melayu dia. Okey, periodic table, jadual berkala dan chemical bond, iaitu ikatan kimia. Okey, awak kena master 4 topik ni. Master ni bukan awak kena belajar, awak baca je 4 topik ni. Awak kena baca semua. Tapi master tu maksudnya awak memang betul-betul mendalami 4 topik ni. Memang faham betul-betul. Okey? Okey. Jadi ini beberapa konsep asas yang back to basic cikgu kata tu, beberapa konsep asas yang cikgu nak kongsikan di sini. Okey, cikgu ada letak beberapa. Kita tengok masa kita yang cukup ke tak. Yang pertama, zarah, partikel. Sebab cikgu selalu tengok pelajar masih lagi, dia tak lupa lagi zaman dia sains menengah rendah. Kadang-kadang ni kan. Jenis zarah. Jenis zarah ada 3. Atom, molekul dan
ion. Atom, molekul dan ion. Jangan keliru dengan keadaan fizikal ataupun jenis jirim, iaitu pepejal, cecair dan gas. Jangan keliru. Zarah, atom, molekul dengan ion. Nampak je perkataan zarah, jenis zarah. Maksudnya jawapan dia hanya atom, molekul dengan ion saja anak-anak. Okey. Okey, jadi kita nak faham konsep apa itu atom, molekul dengan zarah. Kita nak boleh bezakan antara atom, molekul dengan ion. Okey, dari segi definisi, atom the smallest particle of an element. Unsur paling kecil, the smallest particle, zarah paling kecil untuk setiap unsur. Kebanyakan yang dalam jadual berkala tu adalah atom, kecuali halogen lah. Halogen selalunya wujud dalam bilik atom. Okey. Okey, macam mana nak kenal penulisan atom ni? Selalunya dia guna satu atau dua huruf je. Okey, dua huruf pula awak kena kenal macam ni. Okey, cikgu tulis. Okey. Contoh atom karbon, C kan? Okey, atom karbon. Okey, contoh atom karbon, C kan? Okey, kalaulah macam kuprum. Kuprum pun dia nak guna C juga. Dia nak bergaduh dengan karbon. Tu karbon dah ambil C. Kuprum macam mana? Okey, jadi kuprum dia akan guna dua huruf untuk bezakan dengan karbon. Ya, tapi huruf kedua dia guna huruf kecil. Jadi ni satu atom. Bukan dua atom ya. U tu bukan untuk yang lain. Maksudnya awak boleh bezakan. Kalau huruf kecil tu ada satu atom lagi. Tapi kalau macam ni, C dan O. Contohlah CO2. Nah. Okey. Walaupun ada dua tapi dua-dua huruf besar, jadi ini ada dua atom. Dia dah bukan jenis darah dia atom dah, dia lebih daripada satu atom. Okey, dia mungkin molekul ataupun ion. Okey, lagi apa lagi untuk atom ni? Tak adalah. Itu saja cikgu rasa. Okey. Kalau ada apa-apa soalan tanya aja, ya. Kalau awak tak faham tanya aja. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula definisi molekul dan ion. Okey. Molekul definisi dia a group of two or more atom which are chemically bonded. Kumpulan yang lebih daripada dua atom yang terikat secara kimia. Okey. Kat ion pula kita tak ada definisi macam molekul tu. Kita selalu tanya definisi ion. Kat ion positif kan? Adalah positively charged ion ataupun ion positif. Ion bercharge positif dalam bahasa Melayu. And ion pula negatively charged ion. Ion bercharge negatif. Kat sini awak tak nampak lagi apa beza molekul dengan ion. Okey, untuk beza molekul dengan ion, awak tengok bagaimana dia terbentuk. Okey, kalau ikut ni molekul, awak tengok two or more atom chemically bonded kan. Ion pun sebenarnya two or more atom lah juga sebab dia sebenarnya daripada ion kan. Positively charged and negatively charged bonded. Positif dengan negatif awak tahu dia akan tertarik kan. Okey. Kita kata positif tu perempuan, negatif tu lelaki, macam itulah. Okey, perempuan lelaki akan tertarik satu sesama lain kan. Jadi sebenarnya sebelum dia jadi ion, dia atom juga. Okey. Atom positif, kat ion, dia datang daripada atom yang neutral. Atom neutral ada proton sama dengan elektron kan. Proton sama dengan elektron. Elektron tadi dia derma kan. Dia hantar pergi dekat orang lain. Dia tak nak yang elektron dia tu. Bila dia buang, bukan buang lah, dia dermakan elektron tadi, dia dah kurang elektron, so dia lebih positif. Sebab tu dia jadi ion positif. Boleh bayang ya? Okey. Manakala anion tu, macam mana dia jadi? Dia sebenarnya neutral juga. Tapi dia jadi ion negatif tu sebab dia terima elektron. Dia suka untuk terima elektron. Dia suka sangat untuk terima elektron daripada atom lain. Jadi tadi dia neutral, proton dengan elektron sama. Tapi sekarang dia dah terima elektron, dia dah lebih elektron, dia dah lebih negatif. Jadi sama je molekul dengan ion ni, dia lebih daripada dua atom lah. Cuma macam mana kita nak bezakan? Okey, cikgu akan kongsikan dalam bentuk short form. Okey, jom kita pergi dekat whiteboard kita. Okey, kita pergi kat whiteboard kita.
Okey. Zarah atau partikel, atom, molekul ion. Atom, molekul ion. Nak beza molekul dengan ion, yang pelajar selalunya tak boleh beza. Okey, molekul. Okey, dia sebenarnya adalah covalent compound, sebatian covalent. Covalent compound ni dia form from apa? Non-metal and non-metal atom. Dia sharing elektron, by sharing elektron. So awak nak bahasa mudah, bila awak dapat sesuatu formula, contohnya H2O, awak tengok H2 hidrogen non-metal, bukan logam. Oksigen non-metal, bukan logam. Jadi kalau non-metal, molekul. Senang cerita. Okay. Kalau ion pula, tadi kan cikgu kata ion ni daripada positif charge dengan negatif charge kan. Yang positif ni datang daripada metal, logam. Logam yang akan jadi ion positif. Dan yang negatif ni non-metal. So ion dia mesti ada metal dalam tu, barulah kita tahu dia tu jenis ionic compound ataupun sebatian ionik. Okey. Tu basic yang cara mudah awak nak differentiate antara molekul dengan ion. Okey. Kita ke slide. Okey. Jadi itu cara basic lah yang tadi cikgu tunjuk tadi tu. Basic awak tahu molekul tu dia terdiri daripada non-metal saja, bukan logam. Kalau ion, dia ada logam dan bukan logam. Okey. Okay. And then ion juga, asid dengan alkali pun ion. Okey. Kalau untuk tingkatan 5 dia dah belajar dulu. Okey, asid dengan alkali ni dia terurai menghasilkan ion hidrogen dengan ion hidroksida kan. Okay, maksudnya dia memang ion lah dalam tu. Kalau dia asid alkali, dia memang dalam bentuk ion. Kecuali lah dia tak sebut asid. Okey, nah contohnya kalau asid hidroklorik HCl, dia kita tahu dia dalam bentuk ion, dia ada water kan. Tapi kalau dia sebut hidrogen klorida, dia tak semestinya asid lagi. Jadi dia sebatian covalent. Jadi dia adalah molekul. Jangan keliru. Jadi seterusnya, bila awak dah tahu atom, molekul, ion ni, dalam penulisan awak, okey, dalam penulisan esei selalunya, awak gunalah dia punya kita kata macam apa? Macam cikgu. Cikgu ni puan ke cik ke? Kita guna dia punya yang term dekat depan tu. Kalau dia molekul sebut H2, tengok kat sini nombor 4, H2 molekul hidrogen, molekul hidrogen. Sebut bagi jelas, bagi jelas awak tahu keadaan jenis zarah dia. Kalau hidrogen atom, sebut atom tu. Kalau ion, sebut ion tu. Hidrogen ion. Okey. Okey, tu untuk ion positif. Chloride ion ataupun ion klorida. Okey, chloride ni sebenarnya sama macam klorin. Nama dia juga, bila dia bertukar kepada ion, dia bertukar nama sikit. Nak menunjukkan dia dah dalam keadaan zarah dia ion. Chloride tu klorin. Sama macam oksigen. Oksigen dia jadi oksida. Okey, kita teruskan. Okey, ini jadual berkala. Okey, awak boleh tengok yang merah tu semua metal. Ada tangga dekat sini memisahkan antara logam, metal dengan bukan logam. Okey. Jadi banyak unsur yang logam, ya, yang bukan logam ni awak pun dah kenal familiar ni. Hidrogen, awak dah belajar gas hidrogen, karbon, okey, karbon, kita selalu guna karbon kan dalam pensel. Nitrogen, oksigen semua awak kenal dah, gas kan, tak banyak. Okey dah. Next, cikgu ada soalan. Okey, jadi anak murid cikgu dah muncul ke belum ni? Okey. Soalannya, which pair is matched correctly? Pasangan yang manakah dipadankan dengan betul? Ini soalan SPM 2017, soalan nombor 4. Okey, A, amonia. Amonia jenis zarah molekul. Jadi untuk soalan ni, nampak macam simple kan? Table 2 tu, 2 kolom macam tu, tapi awak kena identify dulu dia punya formula kimia. Amonia, dalam tingkatan 4, awak belajar kimia untuk industri. Amonia adalah nitrogen dengan
hidrogen. 1 nitrogen, 3 hidrogen. Jadi awak identify lah. Nitrogen gas, bukan logam. Hidrogen pun gas, bukan logam. Oh, bukan logam, cikgu kata kalau bukan logam, molekul. Kalau logam berada, ion. Okay, A tu kita rasa betul lah. Tak apa, kita tengok yang B, C, D. Jangan terlalu yakin sangat. Okay, kita kena tahu juga kenapa B salah, C salah, D salah. Barulah kita boleh jawab A. Okay, B. B, neon. Neon kumpulan 18, ya. Noble gas. Jadi dia kata molekul. Okay, salah. Kumpulan 18, monoatom. Dia memang takkan bonding dengan mana-mana. Monoatom kan? Okay. So dia bukan molekul, dia sepatutnya di jawapan dia kat situ type of jenis zarah dia, type of particle dia adalah atom. Okay, nitrogen dioksida. Okay, analisis dulu. Nitrogen gas, dioksida tu mai daripada perkataan apa? Ada anak-anak murid. Zulfakri. Okay. Nitrogen tu datang daripada perkataan nitrogen. Dioksida. Mai daripada perkataan oksida. Oksida tu sebenarnya oksigen. Cuma dalam bentuk ion. Jadi oksigen pun bukan logam, gas kan. Jadi sepatutnya nitrogen dioksida jenis zarah dia molekul, bukan ion. Hidrogen klorida. Okay, hidrogen klorida ni yang nak trik ni. Kalau awak belajar dalam asid, hidrogen klorida kita sebut asid hidroklorik, kan? Jadi awak tahu kalau asid memang ada ion hidrogen, kan? Nak menunjukkan peranan dia sebagai asid. Okey, tapi kat sini dia tak tulis pun asid hidroklorik. Dia sebut hidrogen klorida. Jadi hidrogen klorida ni adalah jenis sebatian yang kovalen. Okey. So sepatutnya D tu molekul. So jawapan dia A. Okey. Boleh ya anak-anak? Okey, dah next. Zarah saja tadi. Habis dah tentang zarah. Nah. Sekarang cikgu nak bincangkan tentang daya. Daya tarikan. Force of attraction. Cikgu nak ingatkan sekali lagi. Kita ada banyak benda basic dalam kimia yang kita perlu belajar. Tapi hari ini cikgu ambil sikit saja. Okay? Memandangkan masa tak cukup. Cikgu sebenarnya nak membimbing awak cara awak belajar sesuatu konsep. Pastikan satu konsep tu awak faham secara keseluruhan. Okey, awak faham secara keseluruhan. Contoh yang cikgu buat sekarang ni, daya tarikan. Kita kena tahu konteks daya tarikan tu, kita nak sebut daya tarikan antara apa dalam kita nak explain jawapan tu. Okey, contoh yang pertama, daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence. Bila kita nak guna daya tarikan jenis ni? Okey, bila kita terangkan tentang keupayaan tendency of atom of group 1 element to donate atau release electron. Keupayaan atom kumpulan 1, unsur kumpulan 1 untuk menderma ataupun membebaskan elektron. Masa ni kita kata daya antara nukleus dengan elektron valence. Lalunya kita guna untuk reactivity of group 1, kereaktifan dia. Kita nak terang tentang macam mana group 1 dia akan jadi ion positif sebab dia ada satu elektron valence. Okay. And then bila satu elektron valence, dia tak mau elektron valence yang satu tu. Dia nak buang, dia nak derma. Jadi untuk bincang reaktiviti, betapa mudahnya dia nak derma tu. Kita nak bincangkan. Tak apa lagi, cikgu akan terangkan lagi dalam jadual berkala. Okay, jadi daya tarikan untuk penerangan kumpulan 1 ni kita guna daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence. Kalau tengok yang kedua pula, daya tarikan antara nukleus dengan elektron dalam petala, in shell. Dalam petala. Ini kita gunakan untuk penerangan atomic size when across period from left to right. Dalam penerangan saiz atom merentasi kala daripada kiri ke kanan. Sebab atomic size daripada grup 1 hinggalah ke grup 17, grup 18 tu dia semakin kecil. Jadi kita nak bincangkan dari segi daya tarikan dalam nukleus yang ada proton tadi dengan elektron di petala dia. Kita kalau tadi valence elektron, ini elektron dalam petala. Itu beza dia. Okay, yang ketiga, bila kita nak gunakan daya tarikan antara molekul. Tadi kita dah belajar zarah kan, daya tarikan antara molekul bezalah daya tarikan antara atom. Bezalah antara daya tarikan antara ion. Dia relate juga dengan yang tadi tu. Okey, tengok. Kita akan gunakan daya tarikan antara molekul bila kita nak bincangkan tentang melting point and boiling point untuk sebatian kovalen ataupun kumpulan 17.
Kumpulan 17 ni kalau awak ingat, tadi kumpulan 18 monoatom kan? Kumpulan 17 duiatom, ada 2 atom. Klorin dengan klorin, bromin dengan bromin. Jadi dia molekul, bukan logam dengan bukan logam. Jadi kalau kita bincangkan tentang daya tarikan kumpulan 17, kita kena sebut daya tarikan antara molekul. Sebab kita tahu dah jenis zarah dia molekul. Okey? Ataupun untuk sebatian kovalen kan molekul. Okey. Kalau daya tarikan saja awak tak jelas dalam penjelasan awak, aku nak sebut antara molekul. Okey, catatan dekat situ, kalau molekul ni jenis daya tarikan dia daya van der Waals. Okey. Kemudian bila kita nak guna daya tarikan antara atom, okey, yang monoatom tadi itulah kumpulan 18, kumpulan 1. Kumpulan 1 ni dia sebenarnya metallic bond. Okey. Okey, seterusnya daya tarikan antara ion yang berbeza charge, different charge, kita gunakan untuk ionic compound. Selalunya kita bandingkan ionic compound, sebatian ion dengan sebatian kovalen. Jadi kalau kita nak terang tentang sebatian ion ni, dia punya melting point and boiling point lebih tinggi daripada kovalen. Jadi kita akan sebut force of attraction between ion is higher. Okey. Untuk ionic compound pula, catatan dia punya jenis daya electrostatic force. Okay, next. Macam itulah nah. Untuk daya, awak belajar bagi faham keseluruhan. Cikgu hari ni nak membimbing awak. Bila awak belajar, kalau biasa kita belajar bab 2, bab 3, bab 4 kan. Sebenarnya dia ada, orang kata, merentasi semua bab tu. Bab 2 ada belajar daya, bab 3 ada ke tak? Ada kot. Bab 4 ada, bab 5 ada kan. Jadi awak buat satu rumusan senang bagi awak jelas. Nanti dalam exam awak tahu dah, awak dah master dah konsep tu. Cikgu nak ajar, nak bimbing awak macam mana awak nak belajar di rumah. Macam mana awak nak buat peterminda di rumah, belajar sendiri di rumah. Cikgu boleh tunjuk cara je lah. Okey, tadi dalam lesson plan cikgu tak sebut kita nak belajar definition, tapi cikgu tertinggal, minta maaf. Okey. Cikgu hari ni nak ajar juga sedikit konsep untuk menulis definition. Define, maksud kan. Okey, untuk tulis definition, awak perlu ada objek dan sifat. Definition ni markah dia satu saja. Selalu pelajar hilang markah. Dia faham, cikgu tahu anak murid cikgu faham, tapi hilang markah sebab definition dia tu tak lengkap, tak jelas. Kena ada objek dan sifat. Okey, cikgu bukanlah nak ajar semua definition yang ada dalam mata pelajaran kimia. Cikgu nak tunjuk contoh je yang mana yang awak selalu tertinggal. Okey, contoh awak tengok sini. Contoh 1, empirical formula, formula empirik, dan molecular formula, formula molekul. Objek dia, dua-dua formula ni adalah chemical formula. Jangan tinggal chemical formula dekat depan ni. Selalu pelajar dia hafal dah. Empirical tu the simplest ratio of atom. Masuk dia suka hati je. Dia take for granted lah. Okey. Yakin dah dapat markah. Lepas tu mulalah sedih. Kenapa lah tak dapat markah. Rasa macam baca dah. Kan? Dengan nasihat cikgu. Untuk tulis definition, ada objek, ada sifat. Empirical formula adalah formula kimia yang menunjukkan nisbah teringkas setiap atom untuk setiap unsur di dalam sebatian. Ini cikgu garis ni, kena lengkap. Okey. Manakala molekular tu, ayat yang sama, beza dia. Formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom, actual number of atom untuk setiap unsur di dalam molekul. Okey. Molekular kan, molekul. Okey, senang kan? Awak tak perlu nak hafal, awak rasa macam awak kena hafal 2. Tapi sebenarnya dia lebih kurang 1 je, beza dia dekat sini. Jangan tertinggal objek dan sifat. Okey, sekarang kita tengok pula proton number. Objek dia number of proton. Tapi jangan tinggal kat situ je. Kena bagi tahu dengan jelas number of proton in nucleus of an atom. Pelajar selalu tertinggal in nucleus of an atom ni. Macam tu. Nucleon number. Total number of proton and neutron in nucleus of an atom. Bagi jelas penjelasan tu. Okay, isotop. Isotop pula, kalau ikut pengalaman cikgu, pelajar akan tertinggal objek ni. Dia terus, isotop, same proton number, different nucleon number. Cikgu tak dapat nak tolong anak murid sebab awak punya definition tak jelas.
Isotope is atom of same element. Kena sebut dulu atom-atom unsur yang sama objek dia. Itu barulah bagi tahu sifat dia. Yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Nombor nukleon yang berbeza awak juga boleh gantikan dengan bilangan neutron yang berbeza. Okey, 5 je cikgu ambil definition. Ada banyak lagi definition yang awak perlu tahulah. Okey, teruskan. Okey. Cikgu minta maaf dulu apa slide cikgu kecil, bukan tulisan cikgu kecil tapi bukan tapi sengaja memang cikgu buat kecil sebab cikgu nak tunjuk contoh ni. Ini contoh awak nak belajar konsep jadual berkala sifat fizikal sahaja. Kita ada sifat fizikal, sifat fizik, sifat kimia kan? Kita letak dekat satu kertas A4 tu bagi kita senang nampak. Ni contoh kertas A4 kan. Nanti awak nak exam, sebelum nak exam, sebelum nak ambil SPM tu awak tak boleh dah nak buka buku tebal-tebal anak-anak. Awak tak boleh dah nak buka buku tebal-tebal baru nak selak-selak nak tengok, tak boleh. Awak kena ada orang kata macam flashcard lah kan. Jadi kalau cara cikgu ambil kertas A4 ni besar sikit lah, jangan flashcard kecil sangat. Ambil kertas A4 ni, awak buat draft tu satu kertas A4 tu awak nampak secara keseluruhan. Macam cikgu buat ni. Okey. Jadi memang cikgu sengaja kecil kan sebab cikgu nak bagi awak nampak dalam satu biar ringkas. Awak pun tak nak pegang banyak-banyak kan, banyak-banyak lagi. Jadi bila awak nak tengok jadual berkala awak nampak, okey ini sifat fizik saja nah. Cikgu share sifat fizik sahaja hari ni. Okey. Tengok sini, minta maaf lah kalau tak nampak. Okey, sini apa yang perubahan dia, going down a group, ini pula across the period. Ini kumpulan-kumpulan yang kita perlu tahu. Kita ada kumpulan 1 hingga kumpulan 18 tapi tak semua kita perlu tahu. Kita perlu tahu kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18. Kalau dia tanya atomic size atom. Okey? Anak murid cikgu tak muncul lagi ni macam mana ni? Cikgu dah nak habis dah mengajar, depa tak masuk-masuk kelas lagi. Tak apalah, cikgu boleh tiap dulu. Nanti kita kongsikan live kita ni di YouTube. Mungkin dia cikgu husnuzon lah dia masuk kelas lain lah ni, dia tengah online dengan cikgu-cikgu lain. Nanti tengok dekat YouTube, okey? Okey, sekarang cikgu patah balik pada bincang tadi. Okey, tengok satu terminda ni, terminda table ni, menuruni kumpulan. Kalau dia tanya saiz atom, awak tak perlu hafal pun setiap kumpulan ni. Sama je awak tengok. Saiz atom kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18 semuanya meningkat. Awak pun boleh bayangkan kan, awak boleh visualize kan. Okey, setiap color tu dia bertambah petala. Petala yang bulat-bulat tu, macam orbit tu. Jadi saiz dia semuanya meningkat. Tak kira kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18. Cuma jadi bila saiz meningkat, penjelasan dia sama saja. Kumpulan 1 ke 17 ke 18 ke, kita nak jelaskan dari segi saiz, kita kena jelaskan the number of shell occupied with electron increase. Bilangan shell yang mengandungi elektron meningkat. Okey. Senang. Satu saja untuk atomic size. Itu untuk menuruni kumpulan. Okey, seterusnya soalan lemma tanya reactivity, kereaktifan. Okey, kadang-kadang dia tukar sikit nama. Reactivity tu dia kereaktifan dia nak jadi ion positif ke ion negatif? Kalau ion positif dia sebut electropositivity, elektron positif. Okey. Samalah kereaktifan. Lalunya electropositivity ni dia aim untuk kumpulan 1 sebab kumpulan 1 dia nak jadi ion positif. Kalau kumpulan 17 dia tanyalah tentang electronegativity. Dia nak jadi ion negatif. Okey. So, kalau awak tengok kan, sorry kecil lah. Cikgu boleh zoom tak? Tak, cikgu cuba. Cikgu cuba zoom. Zoom sikit. Zoom ke 200 katakan. Oh, tak boleh lah. Tak payahlah noh. Normal. Slideshow balik. Free from current. Okey, cikgu tak berani nak cuba lagi. Kejadian macam-macam. Okey. Okey. Kalau awak tengok point kan. Point yang pertama. Bila kita nak terangkan tentang kereaktifan, kita akan sebut dulu tentang atomic size. Size atom meningkat, atomic size increase. Untuk kedua-dua. Tak kira lah electropositivity ke electronegativity. And then kita sebut tentang distance between nucleus dengan valence electron increase.
jarak antara nukleus dengan elektron valence meningkat sama aja. Nah, okey, semakin besar saiz atom, semakin meningkat saiz atom, semakin jauh jarak dia punya antara nukleus dengan elektron valence. Kenapa nak cerita nukleus dengan elektron valence ni cikgu? Nukleus ni ada proton, ada charge positif tadi. Elektron valence ni ada elektron. Okey, daya tarikan ingat. Okey. And then kumpulan satu, konsep dia nak jadi ion positif. Bila nak jadi ion positif, dia kena bebaskan elektron. Dia kena bebaskan elektron. So nak bebaskan elektron, dia kena mudah bebaskan elektron. Jadi bila semakin turun ke bawah, jarak antara nukleus dengan elektron valence semakin jauh. Jadi semakin mudahlah dia nak bebaskan elektron. Jadi sebab itulah kenapa kereaktifan kumpulan satu semakin menuruni kumpulan semakin tinggi. Berbeza dengan kumpulan 17. Kumpulan 17 nak jadi ion negatif kan? Ion negatif tak boleh bebaskan elektron. Dia kena terima elektron. Dia kena curi elektron kat mana-mana. Macam tu. Dia kena receive elektron. Okey? Okey. Jadi, bila receive elektron, dia kenalah daya tarikan antara elektron valence dengan nukleus tadi kena kuat. Nak tarik elektron tu. Jadi terbalik. Dia terbalik. So, bila dia menuruni kumpulan untuk kumpulan 17, cikgu tunjuk gaya je lah, awak boleh imagine, okey? Bila menuruni kumpulan 17, daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence semakin lemah. Okey, daya tarikan kita sebut lemah dengan kuat. Lemah. Bila lemah, it is harder. Ia semakin susah untuk menarik elektron, Okey, jadi sebab itulah dia terbalik. Sebab konsep dia kat situ dia nak terima elektron. Kalau tadi elektron positivity dia kena bebaskan elektron. Jadi bila awak nak jawab exam, awak tengok point 1 hingga 3 tu sama, point yang keempat saja berbeza sebab konsep dia dah berbeza. Okey. Senang kan? Dah tu sebab tu cikgu suka chemistry ni. Orang lain tak boleh cerita, kita boleh cerita. Okey, untuk PowerPoint yang cikgu kata kecil ni, minta maaf kalau awak tak nampak. Cikgu akan kongsikan nanti dalam grup Telegram. Nanti cikgu akan share link grup Telegram, awak boleh ambil dalam bentuk dokumen lah. Cikgu akan kongsikan kepada kamu. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Yok Sing Eng, Cikgu Nazlihani. Okey, terima kasih Cikgu Suhaila. Okey. Cikgu hanya berkongsi apa-apa yang cikgu boleh kongsilah. Okey, seterusnya kita selalu yang glamour. Sebenarnya dalam sifat fizik ni dia ada ketumpatan, dia ada apa lagi ya? Okey. Yang tu tak mahu nak glamour sangat tapi dia boleh tanya. Jadi kita kalau buat mind map tu kita ambil yang favourite question. Yang favourite, yang most favourite yang ditanya. Okey. Okey. Selalu soalan kalau tak tanya atomic size, tak tanya kereaktifan, dia boleh tanya melting point and boiling point. Dalam bahasa Melayu dia takat lebur dan takat didih kenapa tinggi. Okey. Untuk kumpulan satu beza sikit tau. Kumpulan satu ni sebab tu kita buat dalam satu kertas A4 jadi kita boleh nampak beza. Untuk kumpulan satu menuruni kumpulan melting point and boiling point dia menurun, decrease. Okey. Perbincangan dia ada beza dekat force of attraction. Kan tadi kita bincang force of attraction dalam kumpulan satu atom. Okey, dia sebenarnya ada metallic bond. Jadi kalau kumpulan 17 dan kumpulan 18, force attraction dia lain pula. Kumpulan 17 molekul. Kumpulan 18 pula atom juga tapi dia ni daya dia van der Waals sama macam kumpulan 17. Okey, tak apalah. Kita tengok poin pertama, kesemuanya kita kena terangkan saiz atom semakin meningkat bila menuruni kumpulan. Cuma kumpulan 1 daya tarikan dia antara atom makin lemah. Jadi melting point apa? Takat lebur dan takat didih pun takat lebur takat didih dulu. Kita sebut dulu. Kurang tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan dia. Sebab tadi kan daya tarikan dia semakin lemah kan? Okey. Untuk kumpulan 17 dan 18, oleh kerana daya tarikan antara molekul dia semakin kuat, jadi memerlukan lebih banyak tenaga untuk mengatasi daya tarikan antara molekul tadi. Sebab itulah melting point and boiling point dia meningkat. Okey. Okey. Okey, seterusnya dah habis dah menuruni kumpulan. Yang bawah tu kita selitkan sikit across the period, merentasi kala. Okey, merentasi kala atomic size ni macam mana pula? Okey, merentasi kala awak mesti ingat macam
menuruni kumpulan. Bila makin banyak nombor proton, dia punya atomic size pun makin besar. Tapi sebenarnya tak. Konsep dia macam ni, mari cikgu lukis. Mari cikgu lukis. Alamak, Ustaz. Okey. Mengatasi color, selalunya kita pilih color yang sama lah. Maksudnya bilangan petala dia sama. Selalunya kita ambil petala, color 3. Okey, daripada natrium sampai klorin ni. Semuanya ada 3 petala. Contoh natrium, ini nukleus, first shell, second shell, third shell. Sama. Tapi beza dia klorin. Sila cikgu klorin lah. First shell, second shell, third shell. Saiz dia semakin berkurang. Saiz atom semakin berkurang. Kenapa? Ini ada kaitan dengan daya tarikan antara nukleus dengan elektron di dalam sel. Okey, semakin awak tahu dari sini ke sini, nombor proton meningkat kan? Nombor proton meningkat maksudnya elektron pun meningkat. Jadi bila positif dengan negatif tu makin banyak, makin kuat daya tarikan tadi. Makin kuat. Dia macam boleh kita katakan mengecut. Dia mengecut. Boleh, tapi janganlah sebut mengecut kan. Daya tarikan antara nukleus dengan elektron di dalam petala semakin kuat. Jadi saiz atom dia pun berkurang. Okey. Jadi untuk yang ni selalunya orang akan ingat macam ni. Going down a group, menuruni kumpulan, semakin besar saiz, across a period semakin kecil. Jadi kita tengok soalan, habis dah ke? Okey, jom kita tengok apa PowerPoint. Slide cikgu. Okey, electronegativity. Okey, untuk across the period, awak tahu daripada kumpulan 1 kita nak jadi ion positif kan? Ke sana kita jadi ion negatif. So dia akan bincangkan tentang electronegativity. Electronegativity merentasi skala akan meningkat. Dia tak tanyalah electropositivity. Okey, oleh kerana atomic size berkurang, yang cikgu bincang tadi, bila atomic size berkurang, daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence tu semakin kuat. Jadi bila semakin kuat, mudahlah untuk tarik elektron. Elektron jadi ion negatif kan? Okey. Jadi last cikgu 3 basic tu je yang cikgu aim dalam pembelajaran hari ini. Jadi kita tengok dulu soalan yang berkaitan dengan saiz atom. Soalan ni selalu cikgu jumpa pelajar tak boleh nak kuasai. Awak tengok, dia bagi diagram to show part of the periodic table of element. Ada D, E, F, G and H do not present the actual symbol. Dia bagi berterabuk, orang boleh kata. Dia bagi sana sini. Okey. Susun D, E, F, G, H mengikut pengurungan saiz atom. Jadi awak nak susun daripada besar ke berkurang ke kecil. Ada anak murid tak kat sini? Okey, sila cuba susun. Okey. Mulakan daripada bawah, yang bawah boleh tengok H dekat situ, and then naik ke atas F dengan G. F dengan G tu yang mana besar yang mana kecil? Tulis yang besar dulu. Okey, cikgu bagi masa. Ada anak murid tak kat sini? Okey, cikgu bagi masa. Cikgu nampak macam tak ada anak murid je. Tak apa. Siapa yang ada boleh cuba jawab. Sila susun D, E, F, G, H mengikut pengurangan saiz atom. Okey, susun. Kalau awak faham tadi, cikgu tunjuk bendera tu. No? Okey. Mungkin anak murid cikgu tak ada dekat Facebook, mungkin dia banyak dekat Instagram. Okey, tak apa. Cikgu bagi masa untuk siapa-siapa cuba susun dulu dalam mesej tu, boleh tulis. Okey. Okey. Cikgu teruskanlah lah. Okey, jadi cikgu tak tulis kat sini lah, tak maaf. Jadi first yang saiz paling besar adalah H. And then kita naik skala yang ke atas dia. Okey. Kita naik skala yang atas dia ada F dengan G. F lagi besar daripada G. So H, F, G. D dulu baru E. Macam tu jawab dia. Awak kena analisis walaupun satu markah. Macam tu cara jawab dia. Okey. Okey, yang ini konsep asas tentang ikatan kovalen ni cikgu rasa cikgu tak mampu nak kongsikan hari ini. Panjang lagi cerita dia. Jadi sebelum
menutup cikgu punya slot ni, cikgu nak share Telegram untuk pelajar-pelajar nak dapatkan bahan dan tanya soalan. Okey, boleh masuk, boleh join Telegram cikgu, tanya cikgu Siti Chemistry, cikgu sediakan QR code di sini, boleh scan kalau guna laptop, boleh scan, ambil phone scan. Kalau tak, awak search je lah, tanya cikgu Siti Chemistry, cikgu berbesar hatilah untuk menjawab apa-apa persoalan awak, berkongsi bahan, okey. Dan apa-apa kalau cikgu update cikgu punya YouTube channel, video-video yang terbaru tentang konsep-konsep kimia, cikgu akan update di situ. Ataupun Google Form yang cikgu buat, quizzes yang cikgu buat, cikgu akan kongsi di situ. Jadi cikgu jemputlah anak-anak murid yang tengok apa live cikgu, sama ada di Facebook ataupun di YouTube nanti, boleh join kelas online cikgu di Telegram. Nah, tanya cikgu Siti Chemistry, awak boleh join dengan pelajar-pelajar SMK Derma. Kita belajar sama-sama, okey? Jadi cikgu berharap segala kekurangan daripada cikgu yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cikgu tutup kelas cikgu dengan pesanan kepada semua, duduk rumah, stay at home, hapuskan COVID-19. Thank you frontliner dan please mengaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.